Dan lagi sabda Rasulullah, ala adullukum ala asyrafil ahli jannah, qalu bala ya Rasulullah, qul qal hum ulama'u ummati. Betul. Ala adullukum ala asyrafil ahli jannah, qalu bala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal hum ulama'u ummati. Adakah tidak aku akan tunjukkan, maukah kamu aku nak tunjukkan maknanya, atas yang terlebih mulia di kalangan ahli syurga. Ahli syurga semuanya mulia, tapi ada lagi mulia dan ada yang mulia ke peringkat. Di antara disebut sinilah, berkata sahabat, bahkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang-orang yang berilmu, para ulama daripada kalangan umatku, mana mereka diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ilmu ini. Kemudian sambung baginda lagi sallallahu alaihi wasallam, ternyatalah pada anda bahawa ilmu itu lebih utama dan mulia daripada ibadah. Dia dua tu lebih berlaku. Jauharan, dua jauhar Nabi, kata Imam Ghazali, li ajli ma tara tasnif al-musannif ila akhir. Al-ilmu wal ibadat wa huma jauharan. Ilmu dan amal ibadat ini merupakan dua permata yang sangat berharga. Maka di antara dua ni pula ialah ilmu sebagai imam dia. Ternyata bahawa ilmu itu lebih utama dan lebih daripada ibadah. Sebab ibadat terikat dengan ilmu. Bila beramal tanpa ilmu, maka amal dia tidak tepat, tidak kena pada yang dikendaki, sebab tidak disuluh dengan cahaya ilmu. Maka bila tidak tepat, maka ditolak oleh Allah SWT. Bagaimana hadis yang maklum, semayang saja Nabi menyatakan, seorang lepas semayang dia nak bersalam dengan Nabi SAW, dengan baginda Rasulullah mengatakan, kum fasalli fa innaka lam tusalli, atau kama qala, bangun semayang balik, kamu tak semayang lagi, kata Nabi SAW. Ya, dia bangun semayang, akhirnya selender, setakat tu dia dapat. Lalu Rasulullah menceritakan hadis yang panjang daripada awal sampai akhir, terkenal hadis musii'us salah. Dengan ilmu tadi, manusia dapat membina amal dengan betul, mengawal amal daripada rosak, dan maknanya mengawal amal tadi dengan menjadi bersih semata-mata kerana Allah Ta'ala. Bahkan tidak ibadat seorang hamba tidak dapat dipisahkan dengan ilmu. Perlu ada ilmu, kerana amal seperti pohon kayu dan ibadat pula seperti buahnya, dan tidak ada gunanya pohon kayu itu kecuali dengan ada buahnya. Oleh kerana itu, ilmu lebih utama dari amal ibadah. Maka Ibn Athaillah Sakandari yang berkata dalam hikam dia, alam ta'lam anna ta'arruf huwa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu. Tidakkah anda tahu bahawa anda dapat berkenal dengan Allah? Ta'arruf, kenal, mengenali, mana makrifat dengan dia, iaitu dia sendiri mengenalkan dirinya pada anda, yang merupakan anugerah Allah SWT kepada anda. Sementara segala amal yang anda lakukan adalah hadiah daripada anda kepadanya. Maka di mana lebih keseimbangan antara hadiah anda kepadanya dengan anugerah Allah kepada anda? Tentulah pemberian dia lebih besar. Ya, amalan kita macam-macam masuk, kadang-kadang betul, kadang-kadang kurang keikhlasan dan sebagainya. Jadi maknanya nak ceritakan pemberian Allah Ta'ala itu adalah lebih besar daripada itu. Lepas tu Syekh Hasan Al-Basri menyatakan, utlubul ilma talaban la yadur bihi al-ibadah watlubu hazihil ibadah talaban la yadur bil ilm. Tuntut oleh kamu akan ilmu sebagai tuntut yang tidak mencederakan amalan. Ada jenis orang suka menuntut ilmu tapi beramal kurang. Dan tuntut oleh kamu akan ibadat sebagai tuntut yang tidak cedera akan ilmu. Maknanya dua sama-sama naik. Ya, amal dan ilmu ibarat dua sayap, bahawa dia boleh terbang yang menuju kepada tempat yang tinggi, iaitu mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenalilah Allah dan berkenal-kenalan dengannya
Apa makna ini? Iaitulah dengan ilmu ma'rifah. Mana pengenalan secara langsung, ma'rifat yang khasah yang dikurniakan kepada anda. Amal yang dilakukan tanpa ikhlas umpama jasad tanpa roh yang tidak berguna langsung. Demikianlah kata-kata diucapkan oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya Al-A'mal Suwarun Qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Segala amal merupakan suar, laksana rupa yang berdiri, satu kerangka tubuh yang sasa dengan segala anggotanya, sedangkan roh adalah rahsia ikhlas, mana ketulusan yang terdapat dalam amal perbuatan itu. Maknanya amal ibarat jasad luar, roh adalah yang dalam. Tidak ada erti kalau jasad sudah tidak ada roh, mana sudah mati. Jadi naklah dijaga ruhul ibadah. Sebab kita ibadat supaya dibuka dua baru selamat, pintu ibadat dan pintu penerimaan. Babul amal dengan babul qabul. Maka Ta'ala tidak menerima, tidak kabul, melainkan amalan itu bersih. Dan amal yang bersih dipanggil amal yang ikhlas, bersih. Maka banyaklah ulasan panjang lebar ulama bahasan tajuk, ya, dan berbagai ta'arif yang diberi. Di antara ni istiwa uzami wal madhi minal ammah. Orang yang dulu makan ikhlas ni sama je bagi dia. Orang puji dia pun dia tak asal pun, dan orang caci pun dia tak asal pun. Sebab apa? Rasa hati ni bukan dengan orang, rasa hati dia bukan dengan makhluk, rasa hati ini dengan Allah. Dia takut kalau Tuhan murka, dan dia sangat gembira bila dapat keredaan Allah, bukan reda manusia yang dicari. Sebab kita bukan hamba manusia, kita adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut bahasan daripada Syibnata dan begitu yang lain, dia dua lapis. Satu dia panggil ruhul ibadah, satu lagi dia panggil ruhul ikhlas. Ruh bagi ibadat ila al-ikhlas, ruh bagi ikhlas ila at-tabarri anil hauli wal quwah, berlepas diri daripada memandang haul dan juga kuah. Itu yang kita ucap la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya melainkan dengan dia. Maka menuju amalan dalam perjalanan sufi menuju ke arah tu, ke muncak dia, iaitulah melenyapkan haul insan dengan memandang haulillah, dan memadamkan memandang kuwah insan dalam memandang kuwatillah. Maka di situ apabila penghapusan pemandangan dipadamkan haul dan kuwah kita, maka bersihlah qalbi. Sebab berpunca daripada ru'yatun nafs, memandang diri atau menjadi rosak. Dia rasa anak saya hebat, saya pandai, saya alim, saya lagi baik, saya habis. Dalam perjalanan sufi tak ada saya, tak ada huwa, dia, ya, semua tu daripada dia, dengan dia kepada dia balik, ya, semua minallah billah ilallah, tamam. Ya, kalau main dengan kita kan dia masuk habis. Sebab bila memandang pada diri itu hijab yang besar di antara ialah ru'yatun nafs, memandang diri kamu sendiri. Itu padamkan, ya, dalam memandang kewujudan, kebesaran, keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Sebab itu bila manusia sampai taraf ini, dia akan rasa sama, tak ada apa-apa bagi orang. Sebab kalbi dia tidak digantung dengan orang. Sebab selagi kalbi kita gantung dengan orang, dia akan tak jumpa pintu untuk jalan makrifat akal Ta'ala. Dan amal dilakukan tanpa ikhlas umpama jasad tanpa ruh. Kalau orang panggil apa? Bangkai kan, yang tidak berguna. Demikianlah kata-kata ucapan Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu, iaitulah al-a'mal suwarun qa'imah wa arhuha wujudu sirri ikhlas fiha. Amal dipanggil suar marupa kerangka, dan roh dia ialah wujud sirrul ikhlas. Dan lagi firman Ta'ala, lillahi dinul khalis. Ketahui bahawasanya agama suci adalah kepunyaan Allah Ta'ala. Ada ketahuilah lillah bagi Ta'ala lah ad-din, agama yang mana al-khalis, agama yang bersih, bersih daripada syirik. Ya, sebab kita ada tiga syirik, asyirkul akbar ataupun asyirkul jali, yang kedua asyirkul asghar, dan ketiga asyirkul khafi. Tiga benda ni lepas bersih baru dipanggil orang tu muwahhid, orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan benar-benar kalbi dia bersih, ya.
Syirik yang pertama, dia membatalkan akidah. Dia menyembah berhala, patung-patung batu yang dipahat, kayu yang diukir. Syirik yang kedua, dia membatalkan sawabul amal, pahala amal. Iaitu apa? Riya, wujud dan sebagainya. Dan syirik yang ketiga membatalkan apa? Sidqut tawajuh. Kejujuran tawajuh hati ke Tuhan itu jadi rosak apabila dia pandang kepada makhluk. Sebab tu matikan sebelum kamu mati. Mutu qabla antam, matikan diri kamu sebelum mati. Matikan apa? Matikan keperasanan dengan makhluk, supaya terang keperasanan dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hebat. Dan lagi firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Dan tidak mereka diperintahkan melainkan supaya mereka menyembah, liya'budullah, menyembah akan Allah, ya, dalam keadaan pula ikhlas. Maknanya amalan sini dua ditanggungjawab. Pertama, dia menunaikan kehambaan kepada Tuhan, ya, itu dipanggil matlamat besar gini, izharul ubudiyah, melahirkan kehambaan. Dalam melahirkan kehambaan itu dia pula kena bersih, suci, bulat betul kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara gambaran kasar di mana sini ulama bahas panjang lebar dan tajuk-tajuk. Ini artinya ringkas. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, salasun la yaghillu alaihinna qalbul muslim, ikhlasul amal lillahi ta'ala wa munasahatun walatil amr wa luzumun jama'atil muslimin. Tiga perkara yang tidak ada perasaan dendam dan khianat oleh hati orang Islam. Yang pertama, mengikhlaskan amal hanya untuk Allah Ta'ala saja. Bila bulat betul begitu, akan tidak adalah berlaku dendam, khianat dan sebagainya. Sebab di ibadat bukan kena menarik pandangan insan atau pandangan makhluk. Kalau tidak, dia balik ibadat dia dipusing pada makhluk, maka berlakulah khianat. Ya, dia tengok orang tadi, dia tengok orang ni kan lebih pada dia, tak sedap, ya, guna berdendam pula. Tapi bila amal bersih terus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak memandang yang lain, maka amal itu jadi amal yang cantik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan keduanya memberi nasihat kepada pemimpin pemerintah yang mentadbir hal ehwal orang-orang Islam. Sebab pemerintah adalah merupakan kerja besar yang dibuat. Baik dia baik, lain rosak dia rosaklah semua. Sebab tu dia kena menerima nasihat. Jangan dia tak menerima nasihat, jadi pemimpin yang tak elok, yang besar soal jawab di akhirat. Dan ketiga, sering berhimpun dalam kumpulan jamaah orang Islam. Mana salat jemaah ataupun jamaah Islam, kumpulan orang-orang yang bersungguh untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhlas itu ialah mengqasadkan. Sebab ikhlas dipanggil amrun qalbiyun, urusan qalbi hati. Ya, di mana letak ikhlas hati, di mana letak khauf dalam, di mana letak mahabbah semua dalam. Betul, qalbi tempat tilik Allah Taala, maka hendaklah kita letakkan benda yang diredai, iaitu baitur rabb, rumah Tuhan. Mana dalam rumah tu apa yang dikendaki dalam dia, iaitulah makrifat dengan dia, ya, dan memasang sifat-sifat mahmudah dalam qalbi dan dibuangkan akan segala sifat mazmumah yang kotor, supaya Tuhan tilik dalam keadaan dapat keredaan dari Allah. Benar dibersihkan, ya. Kama la yuhibbul al-amalul mushtarak la yuhibbul qalbul mushtarak. Sebagaimana Allah tak mau amal tu disekutukan, disyirikkan dengan lain, maka begitulah qalbi. Allah tak mau disekutukan dengan yang lain. Mana qalbi ialah untuk dia. Sebab itu dinamakan baitur rabb, rumah Tuhan. Mana qalbi ini untuk dia. Maknanya kena masukkan benda yang disuruh dalam qalbi. Jangan masukkan benda yang tidak diizin, yang mengotorkan qalbi, ya. Apa yang disuruh pertama, mengenal akan dia dan menterjemahkan dan memakai sifat-sifat yang dikendaki. Mahabbah kepada Allah, ishqun, rindu dengan Tuhan, khauf dengan dia, kasih dengan dia, ya, sentiasa mengingati dia dan seterusnya.
Jadi ikhlas mengqasadkan setiap ibadat semua, kecil besar, semua lillahi ta'ala. Sebagaimana lisan tutur begitu dalam ni. Dengan menjunjung titah perintahnya sahaja. Yang ini tu lambang seorang ikhlas. Dan menolak sama sekali dalam hatinya hendaklah dibersihkan jika ada suatu tujuan lain dalam ibadat. Pertama, ibadat apa? Ialah menuntut ilmu. Sebab dia melupakan apa? Imam. Ialah ibadat tuntutan ilmu. Rasulullah bagi pesanan kepada kita. Man talabal ilma liyumari bihi sufaha aw liyasifa wujuhan nas ilaih falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menuntut ilmu Allah Ta'ala, ke ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu Tuhan, tapi tujuan dia lah untuk berbangga-bangga dengan keilmuan dia, menunjuk kepandaian dia kepada orang di bawah dia. Satu. Atau liyasrifa wujuhan nas ilai, nak menarik muka manusia kepada dia. Dia menggunakan ilmu Allah Ta'ala yang hebat ni, rupanya bukan nak cari reda Tuhan, nak cari reda makhluk, supaya makhluk besarkan dia, supaya makhluk sanjung dia, ya, maknanya memuliakan dia. Maka sediakan tempat duduk di dalam neraka Jahannam. Fal yatabawwa maq'adahu minan nar, sediakan tempat duduk dalam api neraka. Itu pesanan pimpinan agung kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana tidak layak disekutukan niat dengan yang lain. Betul-betul dibulat kerana Allah dalam bab ilmu, dalam kita adalah amalan. Ya, secara umumnya banyak ayat Quran, di antara selalu yang kita baca apa? Man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadat rabbih ahada. Tak boleh nak liqa dengan Allah di akhirat, nikmat paling besar, naklah beramal soleh. Apa takrif amal soleh? Wala yusyrik. Jangan dia menyekutukan amalan dia dengan yang lain. Ya. Jika ada satu tujuan lain dalam ibadatnya, meskipun ada keinginan takarrub kepada Ta'ala atau kepada akhirat sekalipun, ya, atas maksud inilah maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, al-ikhlas sirrun. Ikhlas itu adalah sir min asrari istauda'tuhu qalban man ahbabtuhu min ibadi. Ikhlas itu satu rahsia. Biar rahsia apa? Dia orang tak tahu. Allah Ta'ala dia mengetahui. Itu sir. Daripada rahsiaku yang aku simpankan di dalam hati mereka yang aku kasihi. Mana orang yang dikasihi Allah Ta'ala, dia akan dapat benda ni. Maknanya orang yang dapat ini benda, dia dikasihi oleh Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Daripada kalangan hamba-Ku yang muqarrabin, di kalangan hamba yang dekat, hampir dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara mana insan nak mendapat kasih hamba yang aku man ahbabtu, mereka yang aku kasihkan dia? Maka disebut dalam hadis yang sahih, iaitu tanda orang itu telah mendapat kasih Allah Ta'ala. La yazal abdu yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibba fa iza ahbabtu kuntu sam'a alladhi yasma'u bi. Al-hadis. Sentiasalah hamba-Ku selepas dia mengerjakan amalan yang wajib, dia mendampingkan diri dengan amalan sunat sehingga aku kasih. Bila aku kasih, ni tanda ni. Fa iza ahbabtu kuntu sam'a, akulah pendengarnya, dia mendengar dengan aku. Kuntu sam'a alladhi yasma'u bi. Maksud dia apa ini? Dia mengalami satu gelombang cahaya yang kuat dalam kalbi dia. Dia panggil nurul ikhlas. Bila dia bersih betul, ketiga itu Allah Ta'ala berikan, tempatkan dalam kalbi dia keperasaan yang kuat dengan Ta'ala, sehingga kuntu sama alazim, akulah pendengar, dia mendengar dengan aku. Maknanya apa? Dia mendengar dengan Allah, bukan dia rasa dengar dengan diri dia. Ya, kuntu sam'ah, maknanya telah karam dia memandang af'al Allah Ta'ala, pendengaran dia, penglihatan dia, gerak diam dia, semua dah dia rasakan. Bukan tahu, ya. Tahu semua orang tahu. Rasa, syuur, keperasanan, dia perasan tu. Ini benda bila Tuhan cempakkan, itu menandakan Tuhan kasih. Sebab apa Tuhan kasih? Mana dia kata wajah tanasub, wajah kemunasabahan,
yang telah rangkaikan dikasih, dipadamkan pandangan makhluk. Bermakna nak dapat masuk lain dikasih mahabbah mesti padamkan. Ya, dipanggil memadamkan pandangan kepada makhluk, kepada diri kita. Baru ketika itu apa yang dia buka, dia merasa dia dengan Tuhan. Ketika dia berlazat, ya, sampai peringkat dia bergerak, dia jalan, dia diam, semua dibangun, ya, kun ma'allah, dia serta Allah Ta'ala. Maksudnya perasaan itu dibuka kerana Ta'ala, itu nikmat yang paling besar. Rahsia nikmat, kemanisan, kelazatan, ya, ibadat duduk situ. Kunci dia itu, dia padam dia Tuhan buka. Ya, dia padam dia pandangan pada makhluk termasuk diri dia. Tuhan buka, pam, tu buka antara dia dengan Tuhan. Maknanya kalbi dia terasa dengan sinaran nur makrifat yang Tuhan jempakkan. Dia panggil sir min asrari, rahsia dia berahsia. Allahumma ja'alna minhum.